Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran faraid darjah khas. Jadi Ustaz harap anak-anak dalam keadaan sihat walafiat. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, Ustaz harap anak-anak boleh buka kitab Pendidikan Faraid darjah khas muka surat 63. Okay, untuk hari ini kita akan bincangkan pelajaran yang ke-6, iaitu penentuan asal masalah dan mengesahkannya. Dalam pelajaran yang ke-6 ini ada dua tajuk, iaitu kita nak tentukan asal masalah dan mengesahkan masalah itu. Tapi pada hari ini Ustaz akan bincangkan tentang penentuan asal masalah dahulu, dan bagaimana nak mengesahkan asal masalah itu pada pertemuan yang akan datang. Okey, kita tengok pengenalan. Dalam pembahagian harta pusaka, seseorang perlulah mengetahui dua perkara. Sebelum kamu nak membahagikan harta pusaka, kamu kena tahu dua perkara. Perkara yang pertama ialah asal masalah. Asal masalah. Yang kedua, taskhih masalah, iaitu menentukan bahagian. Itu yang tadi mengesahkan masalah itu tadi, iaitu menentukan bahagian waris masing-masing. Okey. Pengertian asal masalah. Apa itu asal masalah? Ingat, dalam mata pelajaran faraid, masalah ini bukan sesuatu benda yang mendatangkan tekanan pada kita. Ini untuk kiraan pembahagian harta pusaka si mati. Jadi pengertian asal masalah ialah jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka. Jumlah peruntukan. Jadi sesuatu pembahagian harta pusaka itu, kita perlukan nilai untuk kita bahagikan harta pusaka itu mengikut hak masing-masing. Okey. Itu pengertian asal masalah. Okey. Asal masalah dalam faraid kita tengok ada berapa. Yang pertama, asal masalah 2. Peruntukannya 2. Asal masalah 2. Yang kedua, asal masalah 3. Seterusnya, masalah 4, asal masalah 4. Asal masalah 6. Asal masalah 8. Asal masalah 12. Dan yang terakhir, asal masalah 24. Jadi, ingat, asal masalah dalam faraid ada 7. Ini sahaja. Dia tidak boleh berlaku pada asal masalah yang lain. Dia hanya pada masalah 7 ini saja. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Okey. Kita pergi pada satu contoh, iaitu asal masalah 2. Bagaimana timbulnya asal masalah 2? Contohnya, seorang mati meninggalkan suami dan seorang bapa, saudara, seibu, sebapa. Itu saja waris yang tinggal. Seorang mati meninggalkan suami dan seorang bapa, saudara, seibu, sebapa. Jadi bapa, saudara, seibu, sebapa ini kepada si mati. Okey. Cara pengiraan untuk faraid ini, anak-anak kena tahu waris ni siapa, iaitu suami dan bapa, saudara, seibu, sebapa. Sin itu maksudnya seibu, sebapa.
Itu ringkasannya. Kadar pusaka. Anak-anak kena tahu kadar pusaka. Suami 1/2. Bapa saudara si ibu sebapa asabah binafsi. Ain nun itu adalah singkatan bagi asabah binafsi. Jadi asal masalahnya 2. Asal masalahnya 2, iaitu, dan bila dibahagikan 2 bagi 1/2 bagi dengan 2 dapat 1 dan ada baki 1 lagi. Jadi 1 itu hak kepada bapa saudara seibu sebapa. Okey, bagaimana datangnya asal masalah 2 itu? Okey, nanti Ustaz akan terangkan seterusnya. Okey. Ini adalah kiraan. Inilah bentuk kiraan. Kalau ada soalan dalam peperiksaan nanti, dia minta selesaikan pengiraan ini, anak-anak kena tunjukkan jalan kerja seperti yang di bawah. Itu caranya. Okey. Okey. Tengok satu masalah lagi yang lebih besar, iaitu asal masalah 8. Contoh, seorang mati meninggalkan isteri dan seorang cucu lelaki daripada anak lelaki. Seorang mati meninggalkan isteri dan seorang cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey. Warisnya siapa? Isteri dan cucu lelaki daripada anak lelaki. Itu warisnya. Kena kenal pasti 2 waris. Lepas tu kena tahu kadar dia. Isteri 1/8. Kenapa isteri dapat 1/8? Sebab bersama-samanya adalah furu'u waris, cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau isteri tiada furu'u waris, maka isteri dapat 1/4. Okey, dan asal masalahnya 8. Okey, 8 tu diambil daripada kadar pusaka 1/8 isteri tu, dijadikan asal masalah. Jadi bila 1/8 bagi dengan 8, maka isteri dapat 1 bahagian dan baki 7 itu adalah bahagian untuk cucu lelaki daripada anak lelaki. Bagaimana dapat 7? Iaitu 8 tolak 1. 8 asal masalah tolak dengan bahagian isteri tadi, maka bakinya 7. Itu untuk bahagian cucu lelaki daripada anak lelaki. Cara pengiraannya adalah di bawah. Okey, itu cara mengira, bentuk pengiraannya. Okey. Untuk kita menentukan asal masalah yang ada 7 tadi, kita kena tahu, kenal pasti jenis-jenis asal masalah. Bagaimana kita nak mendapatkan asal masalah itu bergantung kepada jenis-jenis ini. Okey, jenis yang pertama ialah tamathul. Sebut anak-anak, tamathul. Okey, yang kedua tadakhul. Tadakhul. Yang ketiga tawafuk. Dan yang keempat tabayun. Tabayun. Jadi jenis-jenis asal masalah ada 4. Maksud jenis-jenis masalah ini ialah bagaimana untuk mendapatkan asal masalah. Okey. Okey, sebelum kita pergi cara untuk menentukan asal masalah ini, jadi kita study semula, kita ingat semula. Saya rasa anak-anak sudah tahu nombor pecahan. Okey. Nombor pecahan yang di bawah ini yang tertera ini adalah 1/2. Okey. Nombor 1 yang berada di atas garisan ini, kita sebut dia apa? Pengangka. Betul kan anak-anak? Belajar kat sekolah kebangsaan atau sekolah menengah, pecahan ni
Nombor yang berada di atas garisan ialah pengangka. Nombor yang berada di bawah garisan 2 itu kita sebut sebagai nombor penyebut ataupun penyebut. Nombor penyebut. Dalam faraid, penyebut ini kita panggil dia mahraj. Mahraj ni bukan mahraj huruf tajwid. Itu tempat keluar huruf. Tapi mahraj bagi faraid ini ialah punca kita nak carikan asal masalah itu, kita tengok pada mahraj, pada pecahan furud, waris-waris. Faham Okey. Jadi penyebut ataupun mahraj 2 ini, inilah kita namakan dia sebagai asal masalah. Kita akan dapatkan asal masalah dengan membandingkan mahraj ataupun menyebut pada nombor pecahan tersebut. Okey, faham Okey. Alhamdulillah. Kita pergi kepada jenis asal masalah yang pertama, iaitu tamathul. Apa maksud tamathul? Serupa antara dua mahraj atau angka penyebut. Tengok. Sama. Nombor yang berada di bawah garisan itu sama. Okey. Seperti 1/2 dengan 1/2. Jadi mahrajnya adalah 2 dan satu lagi pun 2. Jadi dua-duanya adalah sama, iaitu mahrajnya ataupun penyebutnya 2. Jadi mahraj ataupun asal masalah dalam tamathul ini senang. Kita terus ambil 2. Sebab sama. 1/2 dan 1/2 penyebutnya adalah sama. 2. Okey. Kita tengok satu lagi contoh. 1/3 dengan 2/3. Anak-anak dah boleh nampak kan? Tamasul, dia punya penyebut adalah sama, iaitu 3 dan 3. Jadi mahrajnya ataupun asal masalah untuk masalah ini adalah 3. Ya, betul. Faham? Faham Senang. Tamasul senang. Jadi apa saja, kalau 1/4 dengan 1/4, asal masalahnya adalah 4. 1/8 dengan 1/8, asal masalahnya lah 8. Okey. Okey, senang. Okey. Kita tengok contoh. Contoh situasi tamasul. Seorang mati meninggalkan suami dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Seorang saudara perempuan seibu sebapa. Okey. Warisnya siapa? Suami dan saudara perempuan seibu sebapa. Suami dapat 1/2, saudara perempuan seibu sebapa pun 1/2. Sini nak tunjukkan bagaimana nak dapatkan asal masalah 2 itu. Ini boleh berlaku situasi ini. Okey. Jadi suami 1/2, angka penyebutnya 2. Saudara perempuan seibu sebapa pun angka penyebutnya 2. Jadi ambil salah satu. Tak kisah. Jadi asal masalahnya 2. Jadi 2 yang warna kuning tu adalah asal masalah. Okey. Bagaimana suami dapat 1 dan saudara perempuan dapat 1 itu? Okey, itu yang kita akan belajar pada subtopik mengesahkan masalah itu. Sekarang Ustaz nak fokus pada bagaimana nak dapatkan asal masalah tu dulu. Okey. So kita pergi kepada jenis yang kedua, iaitu tadakhul.
Kalau dalam kitab, muka surat 68. Tadahul artinya boleh masuk satu mahraj atau bilangan yang kecil ke dalam mahraj yang lain yang lebih besar, dan antara keduanya boleh dibahagi hingga habis. Dua mahraj, satu besar, satu kecil. Yang kecil boleh masuk ke dalam yang mahraj yang besar, dan salah satu tu kalau kita bagi bersama, dia akan bagi habis. Dia boleh bahagi. Okey, seperti 1/2 dengan 1/4. Mahrajnya 2 dan 4. 2 kecil, 4 besar. Jadi kalau 4 dibahagi 2, habis. Maksudnya dapat 2 dan tak ada baki. Okey, itu yang dia maksudnya tadi. Antara keduanya boleh dibahagi hingga habis. Okey. Kita tengok bagaimana dia dapatkan mahraj. Okey. 1/2 mahrajnya 2, 1/4 mahrajnya 4. Okey. Mahraj 2 boleh masuk ke dalam mahraj 4. Senang kata, dalam sipir 2 itu ada 4. 2 darab 2, 4. Jadi boleh masuk dalam 4. Jadi mahraj ataupun asal masalahnya ialah kita ambil yang besar, iaitu 4. Okey. Boleh faham Okey, senang. Kita tengok situasi. Seorang mati ataupun si mati meninggalkan suami, seorang anak perempuan dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Okay, dalam kes ini ada 3 waris. Kenal pasti warisnya, iaitu suami, seorang anak perempuan dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Okay. Dalam situasi ini, suami dapat 1/4, anak perempuan dapat 1/2. Oleh kerana suami tinggal bersama dengan forok waris, suami dapat 1/4. Kalau tadi, contoh yang pertama, suami dapat 1/2. Okay. Dan saudara lelaki si ibu sebapa asobah binafsi. Okay, tak apa. Sekarang Ustaz nak tengok bagaimana situasi dia dapat asal masalahnya 4 tadi. Okay. 1/4 mahrajnya 4, 1/2 mahrajnya 2. Jadi 2 tu boleh masuk dalam 4. Sebab 2 lebih kecil dan boleh masuk dalam 4, dan kalau dibahagikan tak ada baki. Jadi kita ambil yang besar itu 4, jadikan dia sebagai asal masalah. Jadi 4 yang warna biru itu adalah asal masalah. Okey. Boleh faham Okey. Ustaz bagi beberapa contoh lagi supaya anak-anak mudah lebih faham. Okey. 1/3 dengan 1/6. Mahraj 3 dengan mahraj 6. 3 kecil, 6 besar. Okey, kalau 6 dibahagi 3, boleh tak? Boleh kan? 6 bagi 3 dapat 2. Jadi tak ada baki. Jadi dia boleh dibahagi ngam-ngam je. Okey. Jadi mahraj 3 boleh masuk ke dalam mahraj 6. Jadi asal masalahnya kita ambil yang besar, 6. Okay, ataupun 1/4 dengan 1/8. Mahraj 4 dengan mahraj 8. 8 kalau dibagi 4 dapat 2. Ngam, tak ada baki. Maksudnya boleh bagi habis. Jadi dah boleh bayangkan kan, mahraj 4 boleh masuk ke dalam mahraj 8. Jadi kita ambil yang besar sebagai asal masalah, iaitulah 8. Okey, dah sampai 2 jenis ni. Okey, dah boleh faham
Okey, senang yang pertama tadi sama, yang ini yang kecil masuk dalam yang mahras yang besar. Okey. Jenis yang ketiga, pengertian untuk tawafuq. Tawafuq dalam kitab muka surat 69. Okey, artinya muafakat antara dua mahraj, tetapi tidak boleh dibahagi antara keduanya. Muafakat ni maksudnya dua-dua itu angka genap, tetapi tak boleh dibagi. Tak boleh bagi. Okey. Seperti 1/4 dengan 1/6. Mahraj 4, mahraj 6. Dua-dua genap. Dan tak boleh bagi. 6 nak bagi 4 tak boleh, 4 nak bagi 6 tak boleh. Jadi bagaimana caranya di sini? Di sini ada sedikit sukar. Kalau anak-anak boleh faham, alhamdulillah. Okey. Ustaz dah bulatkan mahraj 4 tu warna biru, mahraj 6 itu warna merah. Okey. Mahraj 4 bahagikan 2. Caranya bagikan 2, dapat hasil bahaginya ialah 2. Kaedah tawafuq ni memang kena macam ni. Salah satu tu kita bahagikan 2. Okey. Atau mahraj 6 itu bahagikan 2, dapat 3. Atau bukan kedua-duanya dibagikan, pilih salah satu. Jadi untuk dapatkan mahrajnya ataupun asal masalahnya, sama ada mahraj 4 darab dengan hasil bahagi mahraj 6 3, atau mahraj 6 darabkan dengan hasil bahagi mahraj 4. Kedua-dua sama jawapan, iaitu 12. Jadi 12 ini adalah asal masalah bagi 1/4 dengan 1/6. Faham? Pilih salah satu. Katalah anak-anak nak pilih 4. Okey, 4 bahagi 2, 2. 2 darab dengan 6, 12. Ataupun anak-anak nak bagi 6. 6 bagi 2, 3. 3 darab dengan 4, jawapannya juga 12. Okey. Faham? Okey. Okey, caranya ialah darabkan satu mahraj dengan setengah mahraj yang satu lagi, iaitu 4 darab 3, 12, atau 6 darab 2, 12. Itu tadi. Saya dah bagi contoh tadi. Okey, kita tengok seperti contoh lagi supaya anak-anak lebih faham. 1/6 dengan 1/8. Dua-duanya genap. Mahraj 6 dan mahraj 8. Dan kedua-duanya tidak boleh dibahagi. Okey. Jadi, pilih. Kalau anak nak pilih 6, 6 dibahagi dengan 2, hasil bahaginya adalah 3. Atau anak-anak nak pilih mahraj 8. Mahraj 8 dibahagi dengan 2, hasil bahaginya 4. Jadi mahrajnya, mahrajnya sama ada mahraj 6 darab dengan hasil bagi mahraj 8, iaitu 4, atau mahraj 8 darab dengan hasil bagi mahraj 6, iaitu 3. Jadi kedua-duanya adalah sama jawapan. 6 darab 4 atau 8 darab 3, jawapannya adalah 24. Jadi 24 ini merupakan asal masalah bagi 1/6 dengan 1/8.
Ustaz rasa dah anak-anak dah boleh nampak dah. Ustaz dah bagi 2 contoh, dah boleh nampak. Okey. Kita tengok pada situasi. Contohnya, seorang mati meninggalkan isteri, seorang saudara lelaki seibu dan baitul mal. Baitul mal tu sebagai dah tak ada asabah, ada baki, terpaksa masukkan sebagai dalam waris si mati. Itu warisnya ada 3, isteri, saudara lelaki seibu dan baitul mal. Isteri dapat 1/4, saudara lelaki seibu dapat 1/6, baitul mal asabah binafsi. Okey, di sini tadi pakai contoh mahraj 4 dan mahraj 6. Jadi Ustaz terangkan lagi, 4 tadi dibahagi dengan 2 dapat 2. Jadi 2 tadi hasil bahagi 4 darab dengan 6. Darabkan 2 darab 6 dapat 12. Atau 6 bahagi dengan 2 hasil bahagi 3. 3 darab dengan 4 juga dapat 12. Jadi 12 di sini adalah asal masalahnya. Ustaz harap anda dapat faham dengan Ustaz bagi contohnya. Okey. Dan yang jenis yang keempat adalah tabayun. Tabayun dalam kitab pada muka surat 770. Apa arti tabayun? Berasingan antara 2 mahraj. Berasingan antara 2 mahraj. Apa maksud berasingan itu? Okay, seperti 1/4 dengan 1/3. Nampak tak? Mahraj 4 dengan mahraj 3. Asing, 1 genap, 1 ganjil. Dalam furud bahagian pusaka dalam faraid ini hanya ada 2 sahaja yang mahrajnya ganjil, 1/3 dan 2/3. Jadi untuk tabayun ini dia melibatkan 1 ganjil, 1 genap, 4 dan 3. Caranya ialah darabkan kedua-dua mahraj tersebut, iaitu 3 darab dengan 4 dapat 12. Itu saja. Bila melibatkan mahraj 3, darabkan sahaja dengan mahraj yang satu lagi. Kecuali kalau mahraj 3 itu bersama dengan mahraj 6. Itu tidak boleh terus darab. Bila 3 dengan 6, kita terus ambil 6. Itu dalam jenis masalah tadahul tadi. Untuk tabayun, kalau selain daripada huruf 6, nombor 6, terus darabkan. Okey. Jadi, penerangannya, mahraj 4, darab dengan mahraj 3. Jadi, dapat hasil darab 12. Dan 12 merupakan asal masalah bagi 1/4 dengan 1/3. Okey. Kita tengok situasi tabayun. Si mati meninggalkan isteri, ibu dan bapa saudara seibu sebapa. Okey, ada 3 waris di sini, iaitu isteri, ibu, bapa saudara seibu sebapa. Isteri dapat 1/4, iaitu mahrajnya 4. Ibu dapat 1/3, mahrajnya 3. Jadi sebagaimana tadi Ustaz dah terangkan, darabkan terus. 4 darab 3, maka jawapannya ialah 12. Dan 12 itu kita jadikan dia asal masalah. Okey, cukup lengkap dengan 4 jenis asal masalah. Tamasul, tadakhul, tawafuq dan tabayun. Okey. Di sini Ustaz nak jelaskan lagi, andai kata berlaku sampai 3 huruf pecahan, 3 furud, 1/2,
1/4, 1/4. Okey, untuk memudahkan anak-anak mengira dalam masa yang singkat, dalam masa peperiksaan, tak payah nak kira-kira susah sangat, tengok saja, gunakan kaedah 4 kaedah ni. Okey. Di sini kalau anak-anak lihat ada mahraj 2, mahraj 4 dan mahraj 4. Okey. Bandingkan dulu 4 dengan 4. 4 dengan 4 ni adalah mahraj yang sama. Bila mahraj yang sama, kita sebut dia sebagai, ambilkan sebagai tamasul. Tamasul mahraj yang sama. Bila yang sama, kita ambil satu sebagai asal masalahnya, iaitu 4. Okey, bandingkan pula 4, mahraj 4 ini dengan 2. 1/2. Okey, 1, 4 dan 2. 2 dengan 4. 2 kecil, 4 besar. 4 bagi 2 dapat 2 dan tak ada baki. Dah nampak tak? Ini adalah jenis masalahnya tadakhul. Bila tadakhul, kita terus ambil yang besar sebagai asal masalah. Jadi 1/2 dengan 1/4 dengan 1/4 asal masalahnya 4. Okey. Nampak tak? Senang tak? Okey, senang Okey. Atau kalau anak-anak nak buat menggunakan pengiraan matematik pun tak ada masalah. Iaitu kita gunakan gandaan sepunya terkecil ataupun dalam bahasa matematiknya GSTK. Gandaan sepunya terkecil. Bagaimana cara nak kiraannya? Senang kan? Susunkan mahraj-mahraj itu 2, 4, 4. Bahagikan 2. Kita ambil nombor, biasa kita akan bagi dengan 2 dulu. 2. Okey. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 2. Jadi tak habis. Kita bagi lagi dengan 2. Bila 1 bagi 2 dah tak boleh, kita turunkan saja 1 tu ke bawah. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Jadi bila bawah sini dah jadi 1 semua, dah tak boleh nak bagi lagi. Jadi cara kita nak dapatkan asal masalahnya ataupun GSTK-nya ialah 2 darab 2 darab 1 darab 1 darab 1 sama dengan 4. Mana lebih cepat? Dengan cara yang Ustaz saya tadakhul tamasul tadi ataupun gunakan cara kira terpulang. Yang penting asal masalah anak-anak pilih itu betul. Dan tergolong dalam 7 asal masalah yang ada dalam faraid. Okey. Jadi 4 itu kita namakan sebagai asal masalah. Okey anak-anak, akhir sekali ni Ustaz bagi latihan, sedikit latihan lah. Terpulang daripada anak nak gunakan cara yang bagaimana. Nanti bila kita bersemuka, Ustaz akan suruh buat jalan kerjanya. Okey. Soalan yang pertama, 1/2 dengan 1/2 dengan 2/3. Jadi mahrajnya ataupun asal masalahnya berapa? Satu lagi, 1/2 dengan 1/4 dengan 1/8, mahrajnya berapa? Dan yang ketiga, 1/6 dengan 1/4 dengan 1/8. Jadi asal masalahnya berapa? Jadi untuk latihan faraid yang hari ini saja. Buat, kalau boleh buatkan jalan kerja yang Ustaz gunakan tadi, tamasul tadakhul itu. Ataupun kalau nak gunakan GSTK pun tak ada masalah. Tunjukkan jalan kerjanya. 3 soalan ini saja. Jadi Ustaz rasa cukup itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa akan datang, dan doalah sama-sama supaya kita dapat cepat bersemuka. Sebab faraid ini kalau kita tak mengajar bersemuka, susah anak-anak nak faham. Jadi akhir kata Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.